Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Rifi Akmal binti Ibrahim, dari mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengambil ijazah sarjana muda Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Afif. Okey, sebelum saya memulakan wawancara, izinkan saya untuk merekod wawancara ini untuk rujukan saya dan laporan saya. Okey. Saya teruskan dengan soalan yang pertama. Boleh cikgu ceritakan tentang latar belakang Cikgu Afif? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatih bin Latif ataupun lebih dikenal dengan Cikgu Afif lah. Okey, untuk ketika ini saya telah pun berkhidmat. Okey, merupakan alumni Fakulti Sains Sukan dan Kejuratian Universiti Pendidikan Sultan Idris tahun 2017. Okey, dan sekarang saya telah pun berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia di bawah daerah Gombak di Negeri Selangor. Jadinya saya berada di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor lah. Okey, telah pun berkhidmat secara rasmi sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun guru di sekolah ini. Okey, dan jurusan saya semasa di universiti adalah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, tetapi ketika ini berada di Gombak Setia, SMK Gombak Setia. Saya sepenuhnya mengajar untuk pendidikan Islam lah. Okey, so itu serba sedikit tentang pengenalan diri. Okey, terima kasih. Okey, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Boleh cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru atau orang cakap pendidik? Baik, apa yang membuatkan saya mahu menjadi seorang guru ataupun mahu menjadi seorang pendidik adalah tak lain dan bukan dia adalah kerana minat lah. Okay. Minat yang tertanam sejak di bangku persekolahan sampailah ke hari ini minat itu tidak pernah padam walaupun sedikit. Okay. Bermula daripada saya hanya melihat guru-guru mengajar saya dengan penuh iltizam dan juga dengan penuh semangat. Maka dari situ bermula sebuah impian dan juga cita-cita seorang Afif, untuk mengikut jejak langkah guru-gurunya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rezeki yang Allah bagi, sekarang ini saya telah pun meneruskan legasi guru-guru saya. Dan tibalah masanya sekarang saya berkongsi ilmu kepada generasi-generasi yang barulah untuk tidak lain dan tidak bukan membangunkan madrasah kelas pertama. Okey, itu serba sedikit. Okey, dengan minat cikgu daripada bangku sekolah, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya ataupun pendidik yang berjaya? Ciri yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya, yang pertama dia mestilah berbalik pada apa yang saya sebutkan tadi, minat lah. Okay? So, sebab minat akan mempengaruhi segala-galanya. Jadi pada mana-mana guru ataupun pakar guru untuk berada di profesi perguruan, dia perlulah ada minat yang sangat besar. Okay? Sebab apa? Sebab dia akan berhadapan dengan bermacam ragam, bukan saja murid-murid, tapi dia akan berhadapan dengan ragam daripada ibu bapa, dia akan berhadapan dengan rakan sekerja, berhadapan dengan pihak pentadbiran sekolah, pihak pentadbiran PBD dan sebagainya. Jadi minat itu akan membuatkan seorang guru akan menjadi cemerlang, akan menjadi selesa untuk berkhidmat dan berhadapan dengan pelbagai orang walau apa tujuan sekalipun. Okey, dan sebab itu saya rasa minat mempengaruhi segala-galanya. Okey, itu adalah ciri-ciri yang perlu ada. Ciri yang pertama yang perlu adalah sekiranya nak menjadi seorang yang cemerlang. Yang kedua, guru mestilah mempunyai skills, kemahiran individu yang sangat tinggi lah. Okey, sebab apa? Sebab skills, kemahiran individu yang tinggi ni akan mempengaruhi segala-galanya. Guru bukan sahaja mengajar di dalam kelas, tetapi guru juga terlibat dengan pelbagai aktiviti dan juga pelbagai urusan-urusan di luar dari bilik darjah. Okay, jadi jika seorang guru tidak mempunyai skill kemahiran yang tinggi ataupun skill kemahiran individu, skill kemahiran individu ni terbahagi kepada banyak perkara lah. Okay, skill komunikasi, skill kemahiran bekerja secara digital, skill pentadbiran, surat menyurat dan sebagainya.
itu perlu dikuasai lah, dan itu yang berada dirangkumkan di bawah skill kemahiran individu. Okay, itu dua cabang yang saya rasa perlu ada kalau seorang guru tu dia nak menjadi guru yang cemerlang. Okay. Okey, seterusnya apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum dia masuk bidang perguruan ataupun profession seorang pendidik? Baik, ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang yang sebelum dia masuk ke profession sama juga macam apa yang dibentang ataupun apa yang diperjelaskan tadi. Yang pertama, dia kena tanam minat setebal-tebalnya. Okey, kalau dia dah tanam minat setebal-tebalnya, maka dia akan pegang kepada falsafah hidup yang sangat sempurna, tak kira lah walaupun dia bukan seorang guru dan sebagainya. Tapi kalau ada minat untuk menjadi seorang guru, untuk membekalkan ilmu kepada anak didik, generasi-generasi yang baru, maka dia akan menjalani satu kehidupan yang sempurna lah dalam satu profession yang sangat mulia. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan minat. Yang kedua adalah dia kena bersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan lah. Okey, termasuklah skill komunikasi. Skill komunikasi ini sangat penting sebab apa? Guru akan terlibat dengan banyak percakapan, okey, dengan bersama murid dalam urusan mesyuarat dan sebagainya. Jadi skill komunikasi itu sangat penting, dan mana-mana yang berimpian ataupun mana-mana yang sedang berada pada landasan perguruan, maka dia kena memperbaiki ataupun mengasah skill komunikasi yang sempurna. Sebab apa? Skill komunikasi yang sempurna ini akan menyebabkan kita dapat menyampaikan ilmu dengan sempurna. Walaupun bukan ilmu kepada murid, termasuklah ilmu kepada rakan sekerja, ilmu kepada pihak atasan dan sebagainya lah. Dan melalui skill komunikasi yang cemerlang juga, kita akan mendapat satu pengiktirafan ataupun respect daripada ibu bapa ataupun masyarakat yang kita melakukan sebarang bentuk kerjasama ataupun permuafakatan lah di mana-mana sekolah yang kita berada. Okey, itu serba sedikit pendapat saya. Okey, daripada segi perkongsian cikgu daripada minat, skill self orang cakap kan. Okey, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk penambahbaikan kepribadian seorang guru untuk menjadi seorang guru atau pendidik yang unggul? Baik, ciri atau kepribadian yang perlu ditambah baik adalah kalau mengikut kepada situasi seketika ataupun situasi semasa yang terdapat di mana-mana sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sekarang ni, adalah guru-guru bukan saja tumpuannya terarah kepada mengajar. Malah guru-guru tumpuannya sekarang ini juga terarah kepada cara kita bekerja untuk satu aktiviti ataupun satu program ataupun satu bentuk orang kata apa, pelaksanaan lah. Okey, dan oleh sebab itu antara perkara yang perlu ditambah baik adalah skill kepimpinan. Okey, skill kepimpinan ni bukan sahaja kita perlu arahkan kepada murid. Skill kepimpinan ni bukan sahaja kita minta murid untuk melakukan sebarang bentuk aktiviti yang melibatkan murid, tetapi skill kepimpinan ni adalah guru-guru perlu ada persediaan yang rapi tentang macam mana untuk bekerja dalam satu AJK, macam mana nak bekerja sebagai seorang yang menerima bidang tugas selaku AJK, setiausaha bendahari ataupun pengarah program, penurun pengarah dan sebagainya. Sebab apa? Sekolah sekarang ni sedang menjalani banyak program-program sepanjang tahun. Bukan saja program yang melibatkan pelajar, malah program-program yang melibatkan persaraan guru dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu perkara ini perlu ditambah baik. Bukan sahaja ketika sudah berada pada profession, sebelum berada pada profession sekalipun, bakal-bakal guru ni perlu bersedia, perlu tambah baik benda ni. Ini berdasarkan pengamatan dan juga penglihatan saya lah. Okay, sebab apa? Kepimpinan ni sangat perlu. Guru-guru tak boleh menolak jika diarahkan kepada anda, jika diamanahkan kepada anda untuk menjadi pengarah program, penolong pengarah program ataupun sebarang bentuk AJK. Kerana apa? Itulah tugas guru selain daripada mengajar dan juga selain daripada merekodkan fail-fail tugasan murid dan sebagainya. Okay, itu sangat penting. Jadi
the point adalah kepimpinan tu lah. Itu yang perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Okey. Okey, antara ciri-ciri ataupun sifat yang cikgu perjelaskan, cikgu kongsikan, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru ataupun seorang pendidik? Baik, ciri yang tak sepatutnya ada pada seorang pendidik, yang pertama, dia tak boleh ada sikap malas lah. Okey, bila sentiasa diamalkan sikap malas tu, maka dia akan menyebabkan banyak perkara yang negatif berlaku. Okey, contohnya kerja-kerja kita akan tertangguh. Okey, kerja-kerja kita akan tertangguh. Persiapan kita untuk PNP ataupun PDPC kepada pelajar pun akan jadi tak sempurna. Dan segala bentuk aktiviti di sekolah kita pun tidak akan berjalan dengan sempurna, ataupun segala personality kita pun tidak akan sempurna. Okey, jadi guru-guru dia tak boleh ada sikap malas yang macam tu, sebab dia akan menyebabkan kita dipandang serong lah. Bukan sahaja oleh masyarakat, kita akan dipandang serong oleh murid-murid dan juga rakan-rakan sekerja lah, yang paling akan mendatangkan kekecewaan kepada kita apabila kita dipandang serong oleh murid-murid lah, sebab kita ditugaskan untuk memanusiakan jiwa-jiwa murid yang ada. Jadi kalau kita tak orang kata pun malas untuk menunjukkan personaliti kita yang rajin, maka kita sudah pun meletakkan satu tanda aras yang negatif kepada murid lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu ada sikap pilih bulu dalam kalangan murid lah. Walau apa keadaan sekalipun, sama ada murid itu terlalu cemerlang ataupun murid itu terlalu nakal dan sebagainya, kita sebagai seorang guru perlu ada sikap kesamarataan. Apa sahaja ataupun apa sekalipun yang berlaku, kita perlu tetapkan pendirian yang sebegitulah. Maka tak perlu ada istilah pilih murid. Okay, murid ni saya tak suka dan sebagainya, sebabkan banyak sangat masalah-masalah disiplin. Tak boleh ada perkara ataupun perkataan yang sebegitu. Okey, jadi itu adalah dua perkara yang saya rasa perlu dielakkan untuk menjadi seorang guru ataupun walaupun sudah berada sebagai seorang guru. Okey. Okey, seterusnya, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru untuk yang akan datang? Baik, harapan saya untuk kepribadian guru yang akan datang, bersiap sedialah dengan apa sahaja elemen-elemen yang boleh memantapkan jati diri ataupun elemen yang boleh memantapkan orang kata apa, skill kemahiran individu tu. Okay, sebab apa? Sebab guru sekarang ini, guru dah pada zaman milenium ataupun pada guru yang sedang berada pada generasi sekarang ni, dia sebenarnya berbeza dengan guru-guru pada sebelum-sebelumnya lah. Okey, perbezaan ni bukanlah perbezaan dari segi kecerdasan ataupun sebagainya, tapi perbezaan ni more ataupun lebih kepada keadaan murid, lebih kepada dunia penjedilan dan sebagainya. Okey, ataupun lebih mudahnya, guru akan lebih banyak terarah kepada sistem-sistem yang sangat pelbagai. Okey, jadi harapan saya termasuklah pada bakal-bakal guru yang ada, persiapkan diri dengan skill kemahiran individu yang tak kira apa sahaja sekalipun. Okey, walaupun skill itu melibatkan skill mempertahankan diri, skill komunikasi, skill bekerja secara berkumpulan, skill orang kata apa, ilmu sukan dan sebagainya, walaupun bukan guru sukan pun dia perlu ada. Sebab persekitaran kita, rakan-rakan sekerja kita perlu ada perkara-perkara yang macam ni. Okay, jadi besar harapan saya pada semua, terutamanya mahasiswa lah yang terlibat, persiapkanlah diri, kerana keadaan sekarang dalam dunia pendidikan yang ketika ini lebih mencabar daripada yang sebelumnya lah. Okey, selain daripada minat yang kita bentuk, maka kita bentukkanlah apa sahaja persiapan yang boleh menjadikan kita seorang guru yang sangat proaktif dan boleh bekerja walau apa cara sekalipun. Okey, itu pendapat peribadi saya berdasarkan pengamatan lah pada environment yang ada di sekolah. Okey, saya teruskan. Soalan seterusnya adalah, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami ataupun saya sebagai bakal insan guru profesional?
Baik, nasihat saya kepada semua generasi-generasi baru yang sedang menaruh harapan untuk berada dalam profesi pendidikan, semaikanlah jiwa-jiwa pendidik ataupun tanamkanlah minat sedalam-dalamnya bermula daripada sekarang, kerana itu adalah punca kuasa untuk anda menjadi seorang guru yang sangat cemerlang. Okey. Dan selain daripada menanamkan minat yang mendalam, maka persiapkanlah dengan ilmu-ilmu yang berkaitan semaksimum yang mungkin. Okey, ilmu-ilmu yang berkaitan ni merujuk kepada kepakaran-kepakaran masing-masing lah. Okey, tumpuan saya kalau ketika ini mungkin lebih terarah kepada guru-guru pendidikan jasmani ataupun guru-guru sukan lah. Sebagai contohnya, kalau guru sukan, maka persiapkanlah dengan apa sahaja perkara yang boleh memantapkan awak sebelum seorang guru lah. Termasuklah dalam bidang pedagogi, dari segi communication skill, dari segi orang kata kaedah macam mana untuk kita nak naturalize balik peralatan-peralatan sukan yang orang kata pun mungkin tak sempurna di mana-mana sekolah yang bila kita ditempatkan lah. Okey, jadi perkara-perkara yang macam ni kita perlu adaptasi daripada sekarang supaya kita tidak menjadi culture shock lah bila kita masuk kepada mana-mana sekolah yang mungkin tidak mencapai standard ataupun tidak mencapai apa yang kita hajatkan. Okey, sebab kita akan ditempatkan di mana-mana lah mengikut keperluan yang KPM rasa kita perlu untuk ada. Jadi pada bakal-bakal guru, selain daripada minat, maka orang kata persiapkanlah dengan apa saja perkara yang boleh memantapkan awak dan juga boleh menjadikan awak sebagai seorang guru yang cemerlang lah. Dan lagi baik jika awak ada satu advantage yang orang lain tak ada. Okey, maksudnya mungkin awak ada kelebihan dari satu sudut yang berbeza yang tak ada pada rakan-rakan awak yang lain. Saya kira itu lebih akan jadi satu tanda aras yang baiklah untuk awak melangkah ke sekolah nanti. Okey. Okey. Sebelum saya mengakhiri wawancara ini, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas nasihat cikgu kepada kami untuk bakal guru. Ada apa-apa lagi kata-kata akhir, orang cakap kata-kata hikmah daripada seorang guru kepada bakal guru seperti kami? Amanat dan juga kata-kata ayah saya kepada semua mahasiswa ataupun mahasiswi yang berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya juga pernah berada di tempat anda berada ketika ini. Okey, dan saya juga mewarisi apa yang telah orang-orang yang lama daripada saya sama ada di peringkat universiti ataupun di peringkat sekolah lah. Okey, jadi hasrat ataupun harapan saya kepada, saya kira sebagai adik-adik lah, okey, adik-adik yang masih lagi berada di universiti, yang sedang dalam landasan untuk masuk ke mana-mana sektor pendidikan yang akan ditempatkan nanti, tanamkan hasrat setebal yang mungkin, ubahlah personality kepada personality yang sangat-sangat memukau masyarakat. Okey, dan yang ketiga, jadilah orang yang sentiasa terbuka untuk menerima kritikan ataupun pandangan. Dan insya-Allah anda akan menjadi seorang mahasiswa yang lengkap pakejnya untuk menjadi seorang guru ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan grade 41 untuk permulaan lah. Okey, itu serba sedikit harapan saya kepada semua. Terima kasih. Okey, dengan itu selesai sudah untuk wawancara antara saya dengan Cikgu Afif. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa cikgu untuk menjawab soalan-soalan yang saya sediakan kepada cikgu. Okey, itu saja untuk wawancara ini. Terima kasih cikgu. Okay.